Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kuliah Duha Express. Dan hari ini saya duduk atas buayan. Cuma kita tak berhayun buayan ni. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan tentang satu topik dalam kuliah Duha Express kita, iaitu tentang pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat ketenangan jiwa, untuk kita dapat kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi macam biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh kemukakan persoalan anda pada ruang yang ada, dan insya-Allah persoalan anda itu akan sampai kepada saya dan saya akan tengok dari semasa ke semasa apakah persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pada pagi ini kita mendapat keberkatan kerana kita nak menganalisis dan menceritakan tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apatah lagi Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Iaitu sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak selamat kehidupan kita ni, sebab kehidupan kita ni penuh dengan pancaroba, maka kalau kita nak selamat, kita kena mengikuti apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita mendapat kebaikan dan pedoman dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu kitab yang diterbitkan oleh Rimbunan Islamic Media yang ditulis oleh saya sendiri, iaitu Analogi Nabawi dalam Kehidupan Insani. Ini satu kitab yang mengupas persoalan-persoalan apa yang disajikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang kita sebut pesanan-pesanan Nabi SAW, perumpamaan-perumpamaan yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Umpamanya, saya nak sebut satu perkara, iaitu Rasulullah SAW sebut apa? Ini sebagai satu panduan untuk memberi ketenangan pada jiwa kita. Maka kita nak kena ikuti apakah pesanan-pesanan Rasulullah SAW. Antaranya, tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi kata apa? Ta'allamul Quran fa inna mathala hamilil Quran kamathali rajulin hamala jiraban mamlu'an miskan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Maksud dia adalah Rasulullah bersabda, ta'allamul Quran, hendaklah kamu semua mempelajari Al-Quran. Itu kata Nabi. Nabi ajak kita. Nabi sebut ta'allamul Quran, belajarlah tentang Al-Quran. Kerana apa? Fa inna mathala hamil Quran, kerana perumpamaan pembawa Al-Quran. Mana pembawa Al-Quran ni siapa? Hamil Quran, orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran, orang yang cuba faham Quran, orang yang nak melaksanakan isi kandungan Quran dalam kehidupan dia, adalah seumpama seorang yang membawa bekas yang dipenuhi dengan wangian kasturi. Subhanallah. Itu contoh. Itu contoh pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Kita bawa Quran ni macam apa? Macam kita bawa sesuatu yang sangat-sangat wangi. Itu. Jadi kalau orang yang membawa sesuatu yang wangi, agak-agak bagaimana? Dia pun seronok, dia sendiri pun rasa tenang, wangi. Orang lain yang berada di sampingnya pun rasa selesa, wangi. Itu perumpamaan yang Nabi SAW cerita kepada kita. Satu kiasan, satu analogi kepada kita tentang bagaimana tenangnya yang akan diperoleh bagi mereka yang membawa Al-Quran bersamanya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tuan-tuan, daripada pesanan Nabi ini, kita mendapat tahu bahawa bila mana kita mempelajari Al-Quran, kita bawa Quran dalam hidup kita, maknanya bila kita bawa Quran ni, kita akan baca dia, kita akan cuba fahami dia, kita akan hayati dia. Dan ini merupakan satu perumpamaan wangian kasturi di dalam kehidupan kita. Kita rasa seronok, kita rasa lapang, kita rasa tenang. Siapa yang tak mau tenang, tuan-tuan? Hari ini banyak kes yang berlaku. Musim Covid sekarang ni kan. Semua orang pakai takut, ya kan, nak keluar rumah pun takut. Ya, memang kita kena jaga. Ini semua SOP dan sebagainya. Tapi kadang-kadang walaupun dah jaga dah, duduk di rumah dah, tak keluar rumah dah, tapi masih tak tenang lagi. Jadi bagaimana kita nak dapat ketenangan? Kita boleh dapat ketenangan daripada Al-Quranul Karim sebagaimana yang dipesan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah Taala menyatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu, baca Quran itu memberi ketenangan kepada jiwa kita. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok satu kisah yang masyhur, semua orang tahu, kita ulang balik, kita refresh balik. Cerita apa? Cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu seorang yang sangat hebat. Semua orang kenal dia. Tetapi dia pernah berada pada sisi gelap dalam kehidupan dia. Sisi gelap bagaimana? Dia pernah kufur pada Allah, dia pernah syirik pada Allah, dia pernah tidak beriman kepada Allah, dia pernah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana dia mendapat wangian haruman daripada Al-Quran. Lalu Sayyidina Umar bertukar 100%. Bertukar menjadi orang yang sangat hebat, orang yang dikenang sampai sekarang. Kita kenang Umar sebagai contoh. Bila mana kita sambut tahun hijrah, tidakkah kita kenang Umar? Sebab yang mengasaskan kalender hijrah, takwim hijrah itu adalah Umar Al-Khattab, yang beliau mengasaskan pada tahun 17 hijrah. 17 tahun selepas hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. 17 tahun, iaitu zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau mengasaskan takwim hijrah. Sampai hari ini tuan-tuan, kita berinteraksi dengan takwim tersebut. Itu antara jasa Umar yang sangat-sangat hebat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas kata apa? Idza dzakartum Umar dzakartumul adla, wa idza dzakartumul adla dzakartumul Islam. Bila mana kamu ingat Umar, kamu akan ingat keadilan Umar. Dan bila mana kamu ingat keadilan Umar, kamu akan ingat kehebatan Islam. Itulah. Dan Umar ini dia mendapat haruman daripada Al-Quran sebagaimana kita sebut tadi. Satu ketika beliau keluar nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila beliau mendengar adiknya ketika itu Fatimah binti Al-Khattab yang baru masuk Islam, yang belajar baca Quran, masuk di telinga dia ayat suci Al-Quran tersebut, terus menusuk dalam jiwa dia, memberi ketenangan pada jiwa dia. Dia minta lembaran Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah, dia pula baca, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia baca itu dalam keadaan berbunga-bunga dalam jiwa dia. Seterusnya beliau yang peringkat awalnya menentang Rasulullah SAW bertukar 100% menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi
Itu pesanan Nabi pada kita antaranya untuk kita menjadi orang yang disebut sebagai pembawa Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik, ada soalan lah. Saya terima satu soalan yang sampai pada saya. Ustaz, sekiranya kita berhadapan dengan orang yang sedang menghina Nabi SAW, apa yang perlu kita lakukan? Apakah tindakan yang sewajarnya? Baik. Pertama sekali, tak kenal maka tak cinta. Sebab apa kadang-kala ada orang hina Nabi ni? Sebab dia tak kenal Nabi. Dia ada dua golongan. Satu yang tak kenal Nabi. Yang ni senang kita berurusan. Sebab apa? Bila dia tak kenal, dia memberi persepsi yang pelbagai. So kita kenalkanlah kepada dia. Satu lagi golongan yang dah kenal, dia tahu saja cari pasal. Yang ni kita kena keras sikit lah dengan orang macam ni. Sebab dia menghina junjungan besar baginda Nabi SAW. Maka kita kena ada tindakan yang boleh kita lakukan, sama ada tindakan dengan mulut, dengan kita tegahan kita nasihat jangan buat macam tu, kan? Kalau dia tak nak buat juga, kita gunakan kekuasaan, cegah muka dengan tangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang yang kita dapati mereka tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut tadi, tak kenal maka tak cinta. Kalau tak kenal memang dia hentam macam-macam apa ni. Dia tak kenal Rasulullah. Tetapi bila dia kenal, Allahu Akbar, dia bertukar menjadi sayang kepada Nabi SAW. Macam pada zaman Nabi sendiri. Ada seorang Arab Badui. Dia cukup benci pada Nabi. Dia tak kenal Nabi pun. Sampai dia jumpa Nabi pun, dia kata, orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Dia tak kenal Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia dengar cerita, tuhmahan, fitnah yang dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia kenal Nabi, bertukar 100%. Dia kata, Muhammad, engkaulah orang yang aku paling sayang. Ya Allah, tuan-tuan, subhanallah. Dan ini berlaku bukan setakat zaman Nabi. Kalau kita kata, oh itu zaman Nabi kan. Tetapi zaman kita sekarang ni, secara realitinya berlaku juga. Iaitu kalau tuan-tuan kenal dulu, ada seorang yang buat filem fitnah. Kalau kita perasan dululah. Kalau tak salah saya daripada mana dia ni? Daripada Sweden ke daripada Denmark, tak ingat dah saya. Berapa tahun lepas lah. Dia ni buat filem semata-mata nak kutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak kenal Nabi. Dia buat filem nak kutuk Nabi. Selepas pada tu dia buat kajian sebab nak buat lagi kan. Dia buat kajian tengok. Bila dia buat kajian, dia membaca pula, meneliti tentang Rasulullah. Akhirnya, dia bertukar 100%. Daripada nak kutuk Nabi, terus bertukar. Dia masuk Islam. Dan dia memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah, inilah yang kita sebut sebagai tak kenal maka tak cinta. Maka kita berkewajipan untuk mengenal Rasulullah SAW. Barulah kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insan yang agung, insan yang hebat. Ya Allah sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kau ya Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan bayangkan, masyarakat Arab satu ketika berada dalam keadaan perang. Perang ni ya Allah, itu mainan mereka je. Rutin dalam kehidupan mereka ni perang, bergaduh. Tak berhenti-henti bergaduh. Macam kita hari ni, kalau jenis suka bergaduh ni, ya Allah, hari-hari nak bergaduh kan. Tuan-tuan, sehingga kan Aus dan Khazraj itu perang ratus tahun. Tak selesai-selesai. Bergaduh saja. Datangnya Nabi SAW membawa kasih sayang. Membawa rahmat. Yang golongan Arab satu ketika dengan sikap bengih dia, dengan sikap kasar dia, dengan sikap bergaduh dia, permusuhan dia, boleh bertukar 100%. Bertukar kepada apa? Kepada kasih sayang. Allahu Akbar. Dan itulah yang diasaskan, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi bawa kasih sayang. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak mencontohi Rasulullah, kita ingat pesan Nabi. Nabi kata apa? Ini antara pesan Nabi ni. Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak masuk syurga selagi mana kamu tak beriman. Itu yang pertama. Jadi nak menunjukkan pada kita bahawa nak masuk syurga itu mesti beriman kepada Allah. Itu syaratlah. Kalau tak beriman nak masuk syurga macam mana? Jadi kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu.
kamu tak boleh masuk syurga selagi mana kamu tak beriman. Okey, itu satu syarat. Yang kedua, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak dianggap beriman sehinggalah kamu berkasih sayang sesama kamu. Di situ nilai kasih sayang, tuan-tuan. Yang kadang kalau orang pandang remeh je kasih sayang ni, sebenarnya dia satu isu yang besar. Sebab Nabi kata itu prasyarat untuk dapat iman. Dan iman pula prasyarat nak masuk syurga. Jadi siapa nak masuk syurga kena ada kasih sayang. Itu. Lalu kata Nabi SAW, Nabi pesan lagi kepada kita. Nabi bagi lagi pesanan Nabi. Nabi kata apa? Awala adullukum alai syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu, aku ajarkan kepada kamu satu perkara yang kalau kamu buat perkara ini, ianya dapat menjalinkan kasih sayang di antara kamu. Apa? Afsyus salam bainakum. Tebarkanlah ucapan salam sesama kamu. Subhanallah. Mudah aja, tuan-tuan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kasih sayang sesama kita. Dan kasih sayang itu merupakan prasyarat kepada keimanan, dan ia merupakan prasyarat kepada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Jadi itu. Kita ingat pesanan Nabi SAW. Ada lagi soalan yang masuk pada saya. Ustaz, apa nasihat kepada orang yang baru nak mengamal sunnah Nabi tapi takut dipanggil kolot atau acah suci? Baik. Ada orang nak buat baik ni, nak ikut Nabi SAW, nak amal sunnah, orang kata, Allah, alim pula lah dia ni. Baik sangat lah. Kadang-kadang orang kita ni, dia suka perli, dia tak galakkan. Dia tak menggalakkan orang buat baik dah. Dia suka sindir, memberi sindiran. Tuan-tuan, macam mana kita nak buat ni? Orang yang nak melakukan kebaikan sebenarnya, dia ada ujian dia. Dia sesuatu yang manis itu, sesuatu kejayaan itu, dia tak akan datang simply menggolek macam tu. Bak kata pepatah dalam bahasa Melayu, yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Sebab apa? Nak dapat satu kejayaan tu perlu pada pengorbanan, perlu pada usaha. Sehingga kan kita nak berjaya. Kita nak berjaya pada hari ni, dalam musim COVID ni, katakan nak buat bisnes online. Perlukan research, perlukan masa, perlukan produk, perlukan usaha yang berlipat kali ganda. Maknanya tak senang nak dapat kejayaan. Begitu juga kalau kita nak buat perubahan ke arah kebaikan, mesti ada cabaran. Jadi anggaplah orang yang duk komen, orang yang duk sindir, orang yang duk perli, ini sebagai cabaran-cabaran untuk melakukan kebaikan. Kalau tak ada cabaran, tak ada kemanisannya. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mudah bagi mereka mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak diuji? Jadi di situ Allah nak bagi tahu pada kita, orang yang beriman mestilah pasti diuji dengan ujian-ujian yang pelbagai pada hari ini, dan sindiran-sindiran, cakap-cakap yang macam tu, itu juga merupakan ujian kepada kita. Orang sindir, orang kata, orang perli, kan? Biarlah orang perli ke, orang sindir ke, asalkan kita tetap berada pada landasan yang baik. Kita melakukan kebaikan, insya-Allah ianya tidak merugikan kita, bahkan ianya memberi kebaikan yang sangat-sangat banyak kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Apa lagi pesanan Nabi? Sebenarnya sangat-sangat banyak pesanan Nabi dalam kitab ini, analogi Nabawi dalam kehidupan insani ini. Saya datangkan sebanyak 37 tajuk, 37 pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita fahami dan juga hayati. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata, "Awsani khalili bi thalas." Ni pesan Nabi lagi ni. Pesan Nabi. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. 3 perkara
Rasulullah wasiat kepada aku. Apa dia? Yang pertamanya rakaatai duha. 2 rakaat salat sunat duha. Tuan-tuan. Jadi kita sekarang berada pada waktu duha. Mungkin ada yang sudah tunaikan tadi, alhamdulillah, tunaikan salat duha. Ada yang belum, tak ada masalah. Kan? Boleh tunaikan selepas ini, insya-Allah. Itu pesanan-pesanan Nabi. Dan yang keduanya apa lagi? An utira qabla an arqud. Untuk aku menunaikan salat witir sebelum aku tidur. Bagi mereka yang susah nak bangun tengah malam contohnya, rasa tak bangun aku, dia tunaikan witir siap-siap sebelum dia tidur. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaulah orang itu dia boleh bangun tengah malam, sudah tentulah dia menjadikan solat witir itu solat yang penutup bagi solat sunat di penghujung malam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Nabi kata, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir solat kamu pada waktu malam itu adalah solat witir. Itu bagi orang yang boleh bangun. Bagi orang yang tak sure boleh bangun ke tak, solat siap-siap sebelum kita tidur atau selepas daripada solat fardu isya. Sebab apa? Sebab solat witir ni sebenarnya ramai yang salah faham. Sebab dia tak faham kalam Nabi SAW. Dia salah faham. Dia duk ingat solat witir ni bila? Waktu bulan Ramadan, lepas tarawih. Sebab kita biasa lepas tarawih kita buat witir. Lepas tarawih kita buat witir. Itu saja. Lepas tarawih, habis. Witir pun tak ada. Kan? Memanglah tarawih itu bulan Ramadan sahaja. Tak boleh buat tarawih bulan lain, tak boleh. Tetapi witir ini solat sunat yang dituntut sepanjang tahun, tiap-tiap malam, tuan-tuan. Itu. Jadi Abu Hurairah dia sangat-sangat ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Dan yang ketiga kata Abu Hurairah, iaitu siyamu 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari ini merujuk kepada apa? Ayyamul bid, hari-hari putih. Bila hari putih, tuan-tuan? 13, 14, 15. Mengikut bulan hijrah. Tiap-tiap bulan 13, 14, 15. Bila? Esok 13. Esok, lusa, tulak, Selasa, Rabu, Khamis. 13, 14, 15 hari bulan yang disunatkan kepada kita untuk kita berpuasa sebagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Baik tuan-tuan, ada soalan yang masuk. Ustaz, Nabi pesan untuk hindarkan diri daripada musibah. Sekarang zaman kita dilanda musibah Covid. Orang yang tak percaya musibah dan melabelkan sebagai propaganda barat sahaja, dan sikap mereka ini boleh meningkatkan penyebaran virus. Macam mana nak berdepan dengan orang macam ni? Baik tuan-tuan, setiap sesuatu itu perlu kepada ilmu. Ni hari ni bab virus ni ramai yang tak tahu pakai nak bercakap, dia tak ada virus dia kata. Baik. Biarlah virus ni asal daripada mana kita tak bincanglah, walaupun ada orang kata virus ni bukan dari Wuhan, dia adalah satu ciptaan daripada musuh, daripada barat, mereka yang create, mereka yang sebarkan virus itu di dalam masyarakat. Sebab mereka nak mewujudkan keresahan, kegelisahan, mereka juga nak buat duit dengan perniagaan perubatan dan pelbagai lagi kita lihat kata-kata cakap-cakap di dalam masyarakat. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, virus tu ada ke tak ada? Yang duk sakit masuk hospital tu apa? Dan doktor-doktor kita yang berpengalaman, mereka itu bukan mereka create. Kita kata musuh Islam atau barat create, okeylah, fine. Tu yang doktor-doktor kita ubat tu, maka guna check tengok ada virus, memang ada. Hakikatnya virus tu tak kisahlah virus tu datang daripada mana, tetapi dia ada ke tak ada? Ada kan? Itu semua orang setuju ada. Kalau tidak, macam mana dia boleh berkembang? Takkanlah semua menipu. Tuan-tuan, kalau kita kata barat menipu, takkan negara-negara umat Islam semua menipu juga. Dia kata, tak ada virus, maka reka saja. Hak tempat kita pun reka saja. Itu mustahil tuan-tuan. Satu dunia yang mereka melihat perkara tersebut, doktor-doktor pakar, mereka cek, ada semua virus itu. Walaupun perbezaan pandangan daripada mana virus itu datang, itu cerita nombor 2. Cerita yang jelas pada kita, virus itu wujud. Sakit itu wujud.
Sakit tu juga wujud hasil daripada virus tersebut, dan ada juga berlaku kematian dan sebagainya. Maka tuan-tuan, maka perkara ini kita kena ambil berdasarkan kepada kaedah syarak untuk kita sebagaimana pesanan Nabi, la darar wala dirar. Jangan mendatangkan kemudaratan dan membalas kemudaratan. Jadi maknanya apa? Kita jangan jadi punca kepada mudarat pada orang lain. Kalau kita buat sikap acuh tak acuh, kita tak peduli, tambah-tambah ada kes-kes tuan-tuan orang yang sudah dah di swab test memang dah ada pun positif COVID. Dia buat tak tahu je, dia keluar merata tempat, dia kata biarlah. Tuan-tuan, dia ni adalah seorang perosak. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghalang kita daripada melakukan kemudaratan kepada orang lain. Diri kita pun kita tak boleh bagi mudarat, apatah lagi pada orang lain. Jadi kawan ni dia tahu dah dia ada virus, dia ada pergi check dah, dia saja pula pergi jumpa orang pergi sana apa, dia tak kuarantin, dia tak buat langkah-langkah pencegahan. Makna dia sengaja nak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maknanya mungkin dia boleh terlepas hukum dunia, tetapi dia tak akan terlepas hukum akhirat. Dia tak akan terlepas kerana apa? Sesiapa juga yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang boleh memberi kemudaratan kepada orang lain, maka ia merupakan satu dosa yang besar dan dia boleh menghakis kasih sayang di antara sesama manusia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita sendiri tahu dia tu ada virus, dia datang saja jumpa kita apa semua, kan? Agak-agak kalau kita tahu, kita marah tak? Marah kan? Jadi di situ menunjukkan bahawa perbuatannya itu perbuatan yang sengaja nak memutuskan persaudaraan di kalangan umat Islam. Perbuatan yang sengaja nak memutuskan, nak mewujudkan keretakan. Sedangkan apa yang Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi apa-apa perkara yang menafikan sifat persaudaraan, ia merupakan perkara yang haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sedar, kita hidup dengan realiti. Apa yang berlaku. Sama ada kita suka atau tak suka, memang virus tu ada. Sama ada dia datang daripada mana sekalipun, sama ada daripada Wuhan ke, daripada ciptaan ke, barat ke, daripada apa juga, tetapi dia tetap wujud. Bila mana dia wujud, kita menangani perkara yang wujud. Bukan kita menangani perkara yang tak wujud, kita menangani perkara yang wujud. Jadi ikut pesanan Nabi, kita akan selamat tuan-tuan, dunia akhirat. Ikut pesan Nabi, kita akan tenang. Ikut pesan Nabi, kita akan dapat pahala. Ikut pesan Nabi, insya-Allah kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan kita dibangkitkan di akhirat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan, Duha Express kita melabuhkan tirai. Nama pun Express, jadi Express lah kan. Setengah jam je insya-Allah. Jadi apapun, kita berhenti dululah untuk sekadar ini perbincangan kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Dapatkan buku-buku yang bermakna, yang dapat memberi kebaikan pada kita daripada rembunan Islamic Media Sedang Berhad, dan buku saya ni Analogi Nabawi dapatkan ya, untuk kita dapat pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu perbincangan kita, hingga kita bertemu lagi insya-Allah pada waktu-waktu yang lain. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap siapa maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.